Assalamualaikum, saya Zul daripada Komponik dan DIY Malaysia. Dalam video kali ini, saya nak share tentang power meter untuk kita pantau state of charge ataupun kapasiti bateri untuk sistem kuasa solar sama ada di rumah ataupun di dalam camper van. Dan biasanya dipanggil sebagai battery monitor. Meter ni juga sangat guna semasa kita nak buat kiraan untuk tentukan saiz peralatan sistem kuasa solar. Nak tentukan saiz bateri, saiz solar panel dan juga berapa lama kita boleh onkan peralatan elektrik berdasarkan kapasiti bateri yang kita ada. Meter ni kita kena pasang sendiri, tapi nak pasang ni simple je, taklah complicated sangat. Dan dekat dalam ni pun memang dah ada manual cara untuk kita pasang dan cara untuk kita gunakan meter ni. So ada user manual. Kemudian ni kita punya measurement module ataupun main module. Dan lagi satu yang penting adalah kita punya current shunt. Untuk yang ni, maksimum current yang kita boleh ukur adalah 400 A dan voltage 120 volt. Yang ni kita ada aksesori dan juga kabel untuk kita buat sambungan. So, kita akan pasangkan dulu meter ni. Semua peralatan untuk meter ni, saya akan pasang dekat board ni. Ini adalah cutting board ataupun papan pemotong sayur. Dibuat daripada plastik jenis HDPE dan bersifat sebagai penebat. Dan tujuan saya gunakan papan ni adalah untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang short circuit. Saya akan mountkan dulu shunt ni. Dan dekat dalam aksesori ni memang disediakan sekali plate untuk kita mounting shunt ni. Ini adalah mounting plate untuk shunt. Untuk shunt ni dia gunakan bow dan nut saiz M10. Untuk sambungan kepada kabel ni tuan-tuan kena cari lug yang lebih besar. Sebagai contoh ni lug SC35-10. Bermaksud saiz lubang ni adalah 10 mm. Barulah kita boleh buat sambungan dekat sini nanti. Kita akan pasangkan dulu mounting plate ni. Mounting plate ni kita akan pasang di pada bahagian bawah. Kiri dan juga kanan. Kemudian nanti baru kita ketatkan. Dan kita akan mountkan dulu kita punya shunt ni dekat sini. Untuk mounting shunt ni saya akan gunakan skru yang disediakan ni. Ada 4 skru dia disediakan sekali. Dan untuk kedudukan riser yang putih ni, yang plastik ni akan duduk sebelah bawah. Dan kita akan skru daripada atas. Macam ni. Dan kita akan skru dekat board ni. Okey, dah siap skrukan shunt ni daripada board. Untuk measurement module saya akan mount dekat sini. Kita akan skrukan dekat board ni juga. Ni adalah kabel untuk sambungan antara shunt dengan kita punya measurement module. Dan untuk sambungan kita akan sambung dekat measurement module dulu. Sambungan kabel ni, yang ni kena tengok betul-betul sebab setiap hujung kabel ni tak sama. Okay. Sambungan untuk shunt adalah pada bahagian ni. Kita tengok dekat bawah ni adalah VCC untuk positif, ground untuk negatif, kemudian kita ada ISNS positif dan juga ISNS negatif. Kalau kita tengok dekat konektor ni, kita kena cari yang mana satu yang bahagian yang di bawah ni adalah positif. Jadi kita tengok kat sini, bawah ni adalah positif, kemudian negatif, kabel kuning dan juga kabel hijau. Bermaksud sambungan pada kita punya measurement module adalah bahagian yang ni. Semasa kita nak buat testing ataupun semasa kita nak gunakan meter ni, kabel negatif kita akan sambungkan dekat shunt. Dan tuan-tuan kena ingat, meter ni hanyalah untuk DC saja, tak boleh gunakan untuk AC. Yang mana kabel negatif kita akan sambungkan dekat shunt dan kabel positif kita akan sambungkan kepada load. Tapi untuk mudahkan sambungan kabel positif dan juga negatif, saya akan pasangkan satu terminal start dekat sini. Jadi mudahlah untuk saya buat sambungan. Pada bahagian ni kita akan sambungkan kepada bateri dan sini kita akan sambungkan kepada load. Load sama ada peralatan DC ataupun inverter untuk convert DC ataupun untuk invert DC kepada AC. Jadi saya akan lekatkan terminal start ni dekat sini untuk mudahkan buat sambungan.
Dan selain daripada itu juga, kita punya measurement module ni perlukan sambungan kepada kabel positif. Jadi untuk sambungan nanti kita akan ambil daripada sini dan kita akan sambungkan dekat measurement module. Okey, terminal start saya dah pasangkan. Jadi sekarang kita perlukan lagi satu kabel dan saya dah pasangkan lug dekat kabel ni. Saiz lubang ni 8mm sebab terminal start ni saiz dia 8mm. Jadi saya perlukan lug yang lubang ni adalah 8mm dan kita akan pasangkan dekat sini. Kemudian baru kita akan sambungkan dekat measurement module. Kabel merah ataupun kabel positif tadi, kita akan sambungkan dekat modul pada bahagian VSNS ni. Dan tujuan pemasangan kabel ni adalah sebagai power untuk modul ni. Dan kita ada dua option, sama ada gunakan self power. Maksudnya self power kita gunakan power pada bateri yang kita test, ataupun kita boleh gunakan external battery. Dan untuk external battery, positif kita akan sambungkan dekat sini dan negatif kita akan sambungkan dekat sini dekat bahagian ground. Dan pada bahagian yang dilabel sebagai VEXT ni, yang ni kita akan sambungkan kepada bahagian positif external battery. Dan untuk external battery tadi, voltage bateri adalah di antara 10 hingga 80 volt. Dan untuk buat pilihan sama ada nak gunakan external battery ataupun bateri yang kita test, kita kena ubah setting dekat bahagian belakang ni. Saya akan buka, saya akan tunjuk pada tuan-tuan macam mana setting untuk kita buat self power dan juga macam mana setting untuk kita gunakan external battery. Kalau tuan-tuan nak gunakan external battery, switch yang dekat belakang ni tuan-tuan kena tolak kepada 3W. Dan kalau untuk gunakan bateri sedia ada ataupun bateri yang kita nak test tu sebagai sumber power untuk modul ni, tuan-tuan kena tolak kepada 2W. Untuk ni saya akan gunakan power daripada bateri tu juga, jadi saya akan tolak kepada 2W. Okey, kabel positif ataupun kabel merah untuk power ni kita dah pasang pada kita punya modul. Kemudian lagi satu, kalau kita nak monitor suhu ataupun temperature bateri, kita boleh sambungkan kepada temperature sensor. Dan untuk sambungan temperature sensor ni adalah pada bahagian ni. So saya akan sambungkan supaya kita boleh tengok suhu bateri masa kita buat test. Ini adalah sensor. Sensor ni kita boleh lekatkan pada bateri. Dan lagi satu, kita lagi satu kabel. Yang ni adalah untuk output control. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan nak gunakan modul ni untuk cut off power pada bateri semasa kita buat testing. Maksudnya, kalau dia dah draw power yang lebih ataupun voltage bateri kita dah rendah, kita boleh cut off sambungan antara bateri dengan load. Tapi untuk yang tu saya akan share dalam video yang lain lah, sebab saya belum ada lagi relay yang sesuai untuk kita cut off connection daripada bateri. Tapi untuk tu kita perlukan external bateri lah. Pemasangan power meter ni dah selesai, jadi sekarang kita nak test. Dan untuk test ni saya akan sambungkan kepada bateri lithium iron phosphate kapasiti 20 mAh. Dan untuk bateri ni kita dah buat kapasiti test sebelum ni. Memang kita akan dapat 20 mAh daripada bateri ni. Dan kalau tuan-tuan nak buat sistem kuasa solar yang kecil ataupun portable power station, memang saya sangat rekomenkan tuan-tuan gunakan bateri ni. Jadi untuk sambungan, kita akan sambungkan dulu kabel negatif. Untuk kabel negatif ni antara terminal bateri dengan shunt kita ni. Saya akan sambungkan dekat shunt dulu. Kemudian baru kita sambungkan pada terminal negatif pada bateri. Kemudian sambungan antara terminal start ataupun positif ni kepada kita punya terminal bateri dekat positif. Dan bila kita buat sambungan ni nanti, kita punya meter ni akan hidup. Kita akan nampak lampu LED ni akan menyala warna hijau. Okey, meter kita dah hidup. Dah nampak lampu LED hijau tu. Okey, kabel dah siap pasang. Jadi kita akan buat pula connection antara meter ni dengan kita punya handphone. Dan untuk connection pada handphone ni, untuk Android ada, untuk iPhone pun ada juga. Okey, untuk Android apps kita search kg power meter. Scroll ke bawah. Okey. Ini adalah kg power meter, kita install. Dan dekat dalam manual pun ada link untuk tuan-tuan download app ni, sama ada untuk Android ataupun untuk iPhone. Okey, dah saya install, saya akan open. Allow. Okey, untuk create connection, kita klik pada butang search kat atas ni. Okey, dah detect dia punya nama BTG011. Kita select, dia akan start create connection. Okey, dah connected, memang cepat. Voltage bateri sekarang 13.96 volt. Dan kapasiti bateri 80%. Okey, bateri ni sebenarnya saya dah cas sampai penuh. Jadi kita akan letak preset untuk kapasiti bateri dulu.
Jadi kita akan preset dekat sini, setting capacity bateri 20 mAh. Kemudian lagi satu, saya rasa saya tak nak tukar dulu, biar dulu 80% ni. Kita akan cuba untuk charge dulu bateri ni, sebab meter ni dia two way, maksudnya dia boleh detect semasa kita charge dan juga discharge. Jadi saya akan sambungkan kepada charger dan saya akan onkan charger ni. Okey, dah detect charging current 3.5, 3.3, sebab bateri ni dah penuh tadi sebenarnya. Okey, voltage 14.3, 14.6. Okey, bateri memang dah penuh. Jadi sekarang ni kita nak, tadi preset capacity kita dah ubah kepada 20 mAh. Sekarang ni kita nak ubah dia punya capacity, sebab kita dah tahu bateri ni memang dah penuh, sepatutnya adalah 100%. Dan saya pun dah buat kapasitas bateri ni, memang kita akan dapat 20 mAh. Bermaksud bateri ni kalau dia penuh 100%, kapasiti dia adalah 20 mAh. Jadi kita akan ubah dia punya state of charge ni kepada 100%. Okey, bateri memang dah penuh, charging pun dah stop. Sekarang ni barulah kita boleh test untuk kita hidupkan load, sama ada lampu, kipas ataupun apa saja peralatan yang menggunakan power daripada DC 12V. Kemudian kita boleh tengoklah berapa dia punya discharge semasa kita onkan peralatan tu. Okey, contoh situasi yang pertama, saya ada sebuah water heater yang menggunakan 12V DC dan untuk sambungan menggunakan cigarette lighter port. Jadi sekarang ni apa yang saya nak buat? Saya nak tengok berapa jumlah tenaga yang saya perlukan untuk masak air dengan menggunakan water heater ni. Dan bila kita dah dapat jumlah watt hour yang diperlukan untuk masak, kita dapat tentukan berapa kali kita boleh masak air dengan menggunakan heater ni dengan hanya menggunakan sebiji bateri ni. Okey, heater ni sebenarnya tak adalah besar sangat pun. Maksimum air yang kita boleh masak cuma 300 ml saja. Tapi kalau setakat nak buat kopi, nak masak Maggi tu lepaslah. Dan yang bestnya sebab dia punya connection untuk power, kita gunakan cigarette lighter port. Jadi dalam kereta pun tuan-tuan boleh masak air. Dalam kereta gunakan cigarette lighter port. Dan dekat meter ni pun saya dah sambungkan kepada cigarette lighter port untuk kita buat sambungan nak masak air ni. Bateri masih lagi 100%. Untuk data pun saya akan clearkan data. Okey, masa pun dah kosong. Clearkan data. Current pun kita clearkan. Dan sekarang saya akan mula sambungkan pada heater ni. Dan suhu saya akan set pada 100 darjah Celsius. Kita boleh kurangkan kalau kita nak, tapi saya akan set pada 100 lah. Dan kita akan start. Kalau tengok pada meter sekarang ni, kita tengah draw 8.1 amp sama dengan 100 watt, 107 watt. Suhu sekarang ni dah 96 darjah Celsius. Dan kita dah gunakan 2.2 mAh daripada bateri. Okey, dah cut off dah. Dah 100 darjah Celsius, dia akan cut off. Oh. Wow. Memang menggelegak lagi. Tapi current dah stop draw dah. Panas. Oh, ini memang betul-betul heater. Dia bukan warmer saja. Okey, dekat 90 lah. Okey, lepas kita dah masak air tadi, kapasiti bateri yang kita gunakan lebih kurang 2.6 mAh. Dan kapasiti bateri sekarang ni state of charge 87% dan balance bateri 17.4 mAh. Dan untuk masak air tadi kita ambil masa lebih kurang dalam 22 minit macam itulah. Untuk kiraan berapa kali sebenarnya kita boleh masak air dengan menggunakan bateri ni. Kapasiti bateri ni tadi 20 mAh, kita bahagikan dengan 2.6 mAh. So kita dapat 7.69. Bermaksud kita boleh masak air sebanyak 7 kali dengan menggunakan sebiji bateri ni. Okey, apa yang saya buat tadi tu ada salah satu contoh kegunaan power meter ni, ataupun sebagai kita panggil sebagai bateri monitor. Dan sebenarnya banyak lagi fungsi bateri monitor ataupun power monitor ni. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan pasang sistem kuasa solar dekat camper van ataupun motorhome, tuan-tuan nak kena monitor kapasiti bateri dan sebagainya. Dan kita nak monitor juga berapa current tengah charging dan berapa current yang tengah discharge. Maksudnya berapa kita tengah charge dan berapa banyak tenaga yang kita tengah gunakan. Dan dalam sistem kuasa solar memang banyak kita gunakan power meter ni. Dan sebelum ni pun kalau tuan-tuan tengok video-video saya yang sebelum ni, banyak saya tunjukkan pengiraan menggunakan power meter. Cuma power meter yang lama tu dia taklah secanggih macam ni. Dan agak susah juga kita nak tengok power meter tu. Yang ni sebab dia ada lock dan sebagainya.
dan lebih mudah lah sebab kita cuma monitor dekat handphone kita saja. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Untuk tuan-tuan dapatkan semua peralatan yang saya gunakan ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.